Lukman Hakim. Saya dengar sendi ni daripada ayah saya sendiri, yang mana dia dah guna sendi ni dalam 5 botol untuk dia punya osteoarthritis. Jadi bila selepas diguna tu hasilnya memang positif lah. Dia dah hilang osteoarthritis tu. Jadi sekarang ni saya pun mungkin masalah genetik kan, jadi terkena pada saya. So saya pun rasa saya kena cubalah sendi ni sama. So bapak sebelum ni memang ada sakit arthritis berapa lama? Dia dalam setahun setengah. Setahun setengah lah. Lepas dia cuba produk sendi lebih kurang dalam 2 bulan. Lebih kurang dalam, saya tak pasti berapa bulan, tapi dalam 5 botol lah. 5 botol dah 2 bulan lebih lah. 2 bulan lebih lah. So memang ada dia dah Memang positif. Dia dah tak ada dah. Macam bengkak-bengkak sendi pun dah tak ada. Alhamdulillah. Semua kuasa Tuhan abang. So kena continue makan sebab Jadi sekarang ni saya nak mencuba untuk diri saya sendirilah untuk ni. Okey bang, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya muliakan seluruh penonton dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Pertama sekali kita memperbanyakkan ucapan alhamdulillah, memperbanyakkan syukur pada Allah SWT. Yang kedua, kita memperbanyakkan selawat. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Mudah-mudahan Allah berkati kehidupan kita. Baik, kembali semula dalam kuliah subuh bersama dengan saya Dai Aiman, menemani anda pada pagi ini. Sekejap je, jangan risau, 15 minit je, tak lama pun. Kita akan berkongsikan tentang hadis Nabi SAW, menceritakan tentang kehidupan kita yang kita kupas daripada kitab 40 Al-Wafi, 40 hadis Imam An-Nawawi. So dalam pertemuan yang lepas kita dah bincangkan tentang innamal a'malu binniyat. Setiap perkara itu bermula dengan niat. Baik. Dan hadis yang kedua yang nak kita bicarakan pada hari ini adalah berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Mungkin untuk perbincangan hadis kedua ni kita kena pecah lah 2-3 kuliah kot kan. Baik, kita teruskan pengajian kita. Dalam hadis ini menyebutkan an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julus inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika daripada Umar radhiyallahu anhu juga katanya, ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, inda Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaum idza tala'a alaina rajulu syadidu bayadh thiyab syadidu sawadi sya'r. Tiba-tiba lelaki yang berpakaian putih, bersih, teramat putih, rambutnya hitam yang tersangat hitam, dan tidak padanya kesan yang dan tiada seorang pun di kalangan kami. Lalu disebutkan dari sini atharus safar wala ya'rifuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, dan tak ada sikit pun kesan itu. Dan disebutkan lagi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan duduk sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatai ila rukbatai, belaga lutut dengan lutut ni, wa wada'a kafan fakhidain, dan tangannya diletak pada paha, wa qala ya Muhammad, dan berkata, wahai Muhammad, akhbir, beritahu aku anil Islam,
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata baginda sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam itu adalah kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammad wa iqimus salah, mendirikan salah, wa tu'tiyaz zakah, membayar zakat, wa tasumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan menunaikan haji bagi siapa yang mampu untuk melaksanakan melaksanakan ibadah haji. Lalu disebutkan oleh Muhammad tadi, qala sadaqta, betul apa engkau cakap ni Muhammad. Fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddaquhu. Lalu para sahabat pun terpinga-pinga, terkejut. Engkau yang tanya, kemudian engkau yang membenarkan. Lalu Muhammad tadi pun dia bertanya lagi. Qala fa'akhbirni anil iman. Cuba engkau cerita sikit dekat aku tentang iman. Lalu kata Nabi SAW, qala antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Lalu kata Nabi SAW, iman yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada yang baik ataupun yang buruk. Lalu tiba-tiba Muhammad ni lagilah sahabat-sahabat ni dia yang cakap betul, ya. Lagi Muhammad ni qala fa akhbirni an, tanyakan kepada Nabi SAW, beritahu aku apakah itu ihsan. Lalu Nabi SAW qala an ta'budallaha ka'annaka tara illa takun tara fa innahu yaraka. Lakukanlah kau nampak akan Allah. Fa illam tu, anggap jelah bahawa sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ditanya lagi Muhammad keempat, qala fa akhbirni asa. Cuba kau bagi tahu aku sikit berkaitan dengan iaitu hari kebangkitan, hari kiamat nanti. Lalu jawab oleh Alaihi Wasallam untuk soalan yang keempat ni, Nabi jawab apa? Maqulu anha bi'alama. Jawapan Nabi SAW cukup luar biasa. Orang yang bertanya itu lebih tahu dari ditanya. Dan seterusnya soalan yang macam kuis ni kan. Qala akhbirni an matiha, ceritakan kepada aku apa tanda kiamat tadi. Tanya pasal dan yang kelima ini dengan tanda-tanda kiamat. Lalu sallallahu alaihi wasallam qala antalidal amatu rabbataha, ya, bila mana kan tuannya, seorang ibu berlahir tuannya, maksudnya nanti kita akan cerita. Wa antaral hufata al-ri'a asyari wa dunia. Nampak orang yang miskin, orang yang berkaki ayam, tak pakai orang kata apa, pakaian compang camping, kaki ayam. Orang miskin tadi membina
penggunaan yang tinggi-tinggi, hebat-hebat, canggih. Okay. Lalu selepas bertanyakan soalan kelima tadi, lalu apa berlaku? Thumman talaqa falabithtu maliya. Lalu ketika itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu dia pergi, ya. Lalu disebutkan di sini baik, dan akan lihat di sini apa dia? Kemudian lelaki itu pun pergi, kemudian aku menunggu dalam jarak waktu yang agak lama. Disebutkan apa dia, Nabi SAW dia menceritakan di sini, bertanya kepada para sahabat, qala ya Umar, atadri man sa'il? Umar, kau tak siapa yang bertanya tadi? Umar, kau kenal ke siapa yang bertanya tadi? Lalu kata Umar, qultu Allah wa rasuluhu alam. Umar, maka yang lebih mengetahui adalah Allah dan Rasul. Lalu kata Nabi SAW, qala fa innahu Jibrilu akum yu'allimukum dinakum. Sebenarnya orang yang datang kepada aku itulah Jibril, yang mana datang kepada kita semua ni untuk mengajarkan kita tentang agama. Nampak tak? Ini dia hadis Nabi SAW yang mana kita menggunakan hadis panjang. Dan dalam hadis ini banyak mesej yang besar yang dapat kita pelajari. 5 soalan tadi. Soalan tentang Islam, soalan tentang iman, soalan tentang ihsan, soalan tentang hari kiamat, dan kelima soalan tentang hari kiamat. Okay. So, kita pergi one by one lah kan. One by one. Pertama kali, apa yang kita boleh belajar daripada Nabi SAW? Yang pertama, sahabat penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita nak tengok tentang bagaimana dalam pergan yang pertama, bagaimana Nabi SAW dan oleh Jibril dengan rupa yang luar biasa. Pertama, disebutkan dalam keadaan Jibril ketika itu alaina rasul syadidu bayadith thiyab syadidu sawadus syar. Apa yang kita faham di sini, malaikat ketika itu rambutnya kemas. Ya, rambutnya kemas, maintain. Hitam dan pakaiannya putih bersih. Baik, sekarang ni para penonton sekalian, ada di kalangan anda semua yang sebagai seorang pelajar, ada di kalangan kamu semua adalah murid-murid di sekolah ataupun tak kira pelajar di mana-mana saja. Pertama sekali kita kena kemas. Kalau rambut tu sikat elok-elok, ya. Kalau ada minyak rambut, bubuh minyak rambut. Kalau tidak, payah-payah pakai songkok macam ni. Yang kedua, disebutkan apa dia? Disebutkan as-siyabi asyadidu, disebutkan asyadidu bayadith thiyab, pakaian yang putih bersih. Kalau orang Arab ni, jubah putih dia tu jadi satu pakaian rasmi untuk mereka ni, untuk mereka ni pergi ke office, mereka nak pergi program-program rasmi pakai jubah putih. Patut pakai orang panggil serban dekat atas ni, argilik. Lebih kurang tu lah. Betul ke saya sebut tu, ya? Baik. Itu dua perkara. Pertama, rambut kemas. Lepas tu pakaian kemas. Dua. Dan seterusnya, disebutkan di sini, la yura alaihi atharus safar. Tak ada siapa pun tahu. Ya? Tak ada tanda-tanda dia dalam musafir. Kalau orang Arab ni, dia kalau dalam keadaan musafir, pertama sekali rambut dia kusut masai. Maklumlah travel dengan debu-debu. Itu yang putih tu akan nampak sedikit kelabu. Sebab apa? Terkena debu dan sebagainya. Tapi ini tak nampak langsung. Macam baru lepas iron. Memang cantik kan. Jadi diorang tengok, macam ni.
Lalu disebutkan di sini wala ya'rifuhu minna ahad. Bayangkan tak ada siapa pun yang tahu. Kalau kata di hujung kampung ni tahulah ni anak Pak Mat. Kalau hujung kampung sini tahu anak Pak Din. Tapi tak ada seorang pun yang tahu. Dan ketika itu kita nak belajar lagi, ya. Apakah adab ketika mana menuntut ilmu ini? Disebutkan dalam hadis ini hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adab kita berguru, kita kena duduk dekat dengan guru kita. Duduk dekat dengan guru kita. Kalau di masjid ni biasalah, ya, ayah-ayah kita suka parking dekat tiang-tiang, parking dekat dinding dan sebagainya. Maklumlah, dia sakit pinggang katanya, kan? Tak kisahlah. Yang penting kita duduk dengan guru, duduk dekat-dekat, ya. Duduk dekat-dekat. Tapi sekarang ni musim COVID ni tuan-tuan, kita duduk depan kamera tu duduk elok-elok. Janganlah sambil makan keropok, janganlah sambil kita cicah roti, ya, sambil kita makan roti canai, kan nampak tak elok tu, ya. Okey, baik. Dan seterusnya, sahabat-sahabat dirahmati Allah SWT sekalian, dia duduk dekat dengan Nabi. Jibril duduk dekat dengan Nabi. Lalu disebut apa lagi yang keempat, fa asnada rukbatain ila rukbatain. Maknanya nak ceritanya dekat dengan Nabi SAW sampai lutut belaga lutut. Nak cerita dekat je lah, dekat sungguh-sungguh. Sebab apa? Mereka memang nak dapat keberkatan menuntut ilmu itu. Duduk dekat dengan cikgu. Kalau dalam kelas tu duduk depan sekali, ya. Jangan duduk belakang-belakang. Nanti main game lah duduk belakang, kan. Yang keempat. Dan seterusnya, ya, wa wada'a kaffahi ala faqidain. Lalu disebutkan tangan berada di peha Nabi SAW. Nampak, ini cara dia. Cara untuk kita mendekati guru kita. Lalu di sini sahabat-sahabat dirahmati Allah SWT sekalian, kita belajar beberapa perkara sebelum kita menuntut ilmu, sebelum kita belajar, sebelum kita mempersiapkan diri untuk nak dapat ilmu ni. Kita kena dalam keadaan kemas, teliti, rambut sikat, baju-baju yang cantik, ya, kedudukan yang baik, bawa buku nota, tak mau masam-masam, ya, datang ke kelas ni siapa pula baru petai ni, kan dah pening, dah member sebelah, ya, siapkan diri. Kemudian nak cerita di sini bukan setakat itu duduk dekat-dekat, duduk rapat-rapat, tapi sekarang ni kena jarak sikit-sikit lah, ya, semeter kena jarak. Nak cerita di sini sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kenapa kena buat macam tu? Sebab menuntut ilmu ini disebutkan satu jalan shortcut nak masuk syurga. Ni satu shortcut nak masuk syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqal jannah. Barang siapa yang susah payah menuntut ilmu. Ni tengok live ni pun, ya, kena pakai data, kena pakai internet, habis kredit makcik je. Tapi susah payah kita tu, apa balasannya? Sahalallahu lahu tariq ilal jannah. Allah permudahkan masuk syurga. Berbaloi kan? Berbaloi, kita luangkan masa untuk menuntut ilmu, Allah masukkan kita ke syurga. Baik, cukup setakat itu dahulu. Kita akan sambung lagi pengajian kita dalam kelas-kelas pengajian yang akan datang untuk membincangkan sambungan dalam hadis yang kedua berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Wallahu a'lam. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Mama. Okey. Sejak lepas dah makcik minum air ni, alhamdulillah sakit itu makcik beransur okey. Daripada susah nak bangun, makcik senang bangun. Dan kawan-kawan makcik pun tengok makcik berjalan macam lepas kudung sekarang ni. Laju. Benda ni. Berapa botol? Jadi berkesan lah untuk makcik. Sekarang makcik minum 2 botol. Alhamdulillah. Jadi orang kata itu yang daripada tengok keadaan makcik. Kawan makcik tanya lama, makcik kata tu tengok pada tindak balas pada makcik dulu. Kalau makcik berjaya, bila orang tengok alhamdulillah makcik dah makin cergas. Makin tak ada lah macam dulu tak angkut jalan. Jalan Tu dia orang nak juga tak gitu. Sikit ya.